4,000 orang nikah di Muar dan di Tangkap. Sekarang dah berpisah. Muar lebih kurang 3,000, Tangkap lebih kurang 1,000. Kadang-kadang tak sampai 1,000, 800, cuma 700. Jadi ramai-ramai kan orang Tangkap nikah. Sebab kurang tuan-tuan. Bernikah 4,000 tuan-tuan. Bercerai saya tengok lebih kurang 10%. Dia 10%, dia bukan 6%. 6% tu GST. Dia 10% tuan, dia 10%. Lebih kurang 400 pasangan Islam bercerai pada tahun 2008 tuan. Masa itu Johor ada beberapa daerah, ada lebih kurang 8 daerah. Johor Bahru lebih banyak kes. Di Muar lebih kurang 400, di Johor Bahru lebih kurang banyak kes, 1,000 lebih tuan. Jadi kita kumpulkan, ambil kesimpulan, di Johor pada tahun 2008 terdapat lebih kurang 3,000 pasangan Islam bercerai. Johor itu tuan, 3,000. Johor saja. Malaysia ada berapa negeri? Malaysia ada 14 buah negeri. Kalikanlah 3,000, kita tak payah kali 14 lah, kita kali 10 tuan. Ada berapa? Ada 30,000. Betul tak kajian tu? Kajian tu tak tipu tuan, betul. Tahun 2018 tuan, 10 tahun kemudian dibuat kajian oleh Jakim pula. Jakim pula buat kajian tuan. Dibuat kajian pada tahun 2018, dia kata apa? Terdapat lebih kurang 40,000 pasangan Islam bercerai di Malaysia pada tahun 2018. Mana setahun saja dia meningkat 10,000 tuan. Bercerai satu Malaysia tuan-tuan. Dan baru-baru tuan dibuat kajian oleh Jabatan Agama Johor. Saya dah beritahu maklumkan mungkin dalam kelas yang lepas. Jabatan Agama Johor buat kajian sepanjang tempoh PKP. Daripada bulan 3 sampai bulan berapa itu tuan, dia dapat lebih kurang 1,328 pasangan Islam bercerai di negeri Johor. Johor saya tu tuan, 3 bulan 4 bulan tu kena burung tu bercerai sampai 1,328 tuan. Nampak tak? Takut semua cerita tuan. Takut ustaz. Kalau nak kahwin dekat agama tu macam tak jadi nak kahwin ustaz. Kalau nak poligami pun macam tak jadi nak poligami. Sebab pasangan banyak pasangan Islam yang bercerai tuan. Sampai dibuat satu kesimpulan apa? Dia tak ada figure lagi, dia kata apa? Dia buat satu kesimpulan, dia kata apa? Setiap 15 minit akan ada pasangan Islam bercerai dekat Malaysia. 15 minit cerai, 15 minit cerai, 15 minit cerai. Tadi Tuan Kadi baru Haji Adam jumpa saya. Dia kata apa? Dia kata ustaz, Syekh dia kata apa? Dia baru tanda tangan satu sijil cerai. Yang surat nikahnya ditandatangani oleh Kadi Sabaruddin. Mana Kadi Sabaruddin baru bulan berapa itu dia nikah, Kadi Sabaruddin sign surat nikah dia. Kadi yang baru dah sign surat cerai tuan. Mana tak sampai berapa bulan dia pasangan itu sudah bercerai tuan. Tadi satu kes saya rujukkan baru 11 bulan berkahwin, belum dapat anak lagi, dah bercerai talak satu. Kemudian dirujukkan semula dirujukkan semula tuan-tuan. Baru 11 bulan tuan. Saya tanya lama kenal? Lama ustaz, bertahun-tahun kenal ni. Daripada sekolah dulu kenal isteri saya ni. Isteri pun sama kenal. Sebab tuan-tuan, ada banyak punca berlakunya perceraian. Jadi tuan-tuan sesuai tajuk kita pada malam ni, antara puncanya ada banyak. Antara puncanya ialah yang pertama sekali ialah kurangnya pengetahuan agama, tak praktik agama, tak amalkan agama dalam rumah tangga. Itu yang pertama sekali tuan. Tak amalkan rumah tangga. Saya pernah buat kajian, tanya orang yang bercerai. Saya panggil dua, orang tak tahu, saya tiga, saya tanya dia. Saya nak buat kajian sikit boleh apa? Ni terus teranglah kita sama kita, Allah Ta'ala jadi saksi. Nak tanya, awak semayang tak? Dia diam je. Berapa kali awak semayang? Satu hari. Tak kira hari ustaz. Kira apa? Kira minggu. Dia kata dia semayang kira minggu. Dia kata macam mana? Hari Jumaat saya semayang ustaz. Kira minggu tu tuan. 4 kali, 4 minggu je tuan. Ada pernah tanya, saya kira tahun ustaz. Dah kita teruk. Macam mana kita tahu? Semayang raya. Semayang raya ustaz. Sebab orang semayang, saya semayang. Nampak tuan? Maknanya dia mencuaikan tanggungjawab dia, hubungan dia dengan Allah. Akhirnya hubungan dengan manusia, dengan isteri tak terjaga. Pasal kecil je. Saya beritahu dulu kan. Pasal langsir pun pasangan Islam boleh, orang boleh bercerai. Pasal apa tuan-tuan? Pasal buruh Indonesia pun boleh bercerai. Saya dah beritahu satu kes kan. Saya baru kerja tahun 1999 tuan. Pak cik tua datang, mata tak nampak. Mata tak nampak ustaz. Bawa isterinya pun tua juga. Kenapa ni? Nak cerai. Kenapa nak cerai? Sebab dia ada lelaki lain. Saya kata makcik dah umur 70 ada lelaki lain mak. Nak sabar tuan-tuan. Makcik tu juga tahu ada lelaki lain kan. Rupanya ada Indonesia kerja dekat kebun dia. Dia cemburukan Indonesia. Dia kata makcik kau ni hari-hari bagi makan dekat Indonesia tu. Aku tak peduli. Kerana bagi makan, tak bagi makan, tak tanya pun. Tapi budak tu hari-hari dia pergi. Tulis kat kertas, aku ceraikan kau dengan talak satu tuan. Nampak tak tuan? Kalau agama ni kita tak pegang, kita akan mudah
Gaduh sikit pun kita mudah bercerai. Jadi tajuk kita tuan-tuan, kita talak. Pertama pengertian talak. Talak mempunyai dua pengertian. Pertama dari segi bahasa, talak ialah melepaskan ikatan. Dari segi bahasa tuan-tuan. Istilah hukum syarak ialah melepaskan ikatan perkahwinan ataupun nikah dengan menggunakan lafaz secara tertentu seperti talak, firak ataupun sarah ataupun cerai. Ini bahasa cerai kan? Cerai atau seumpamanya oleh suami kepada isteri. Boleh tak isteri talak suami? Geram tengok muka suami tu kan? Bergaduh malam-malam, geram. Aku ceraikan kau dengan talak 1000. Suami sebagi sekali jawab kaki. Mana Ustaz Rosli? Saya nak jumpa Ustaz Rosli. Menangis. Kenapa? Saya dah kena cerai Ustaz. Siapa ceraikan awak suami? Isteri saya ceraikan. Talak berapa? Talak 1000. Banyak tu tuan. Jatuh tak talak? Talak tak jatuh Dia mesti daripada suami kepada isteri. Boleh tak daripada suami tapi kepada isteri orang lain? Lagi pelik Tiba-tiba pergi, Assalamualaikum, isteri siapa? Isteri Ustaz Rosli. Aku ceraikan kau dengan talak 1. Yang ni lagi pelik tuan kan? Ada gangguan fikiran. Yang tu tampakkan dia. Tak pasal-pasal ceraikan isteri orang lain tuan. Ataupun bekas isteri. Pernah berlaku bekas isteri tuan. Dah cerai 3 tahun ni. Tiba-tiba terjumpa dekat pasar malam. Pasar lambat apa? Taman Tangkap Jaya. Bekas isteri tu nampak terjumpa dengan lelaki lain tuan. Buaya prank baru. Patut dah 3 tahun lepas nak cerai, rupanya ada lelaki lain kan? Kita pun panggil, sini kau. Patut 3 tahun lepas kau nak cerai, rupanya kau ada lelaki lain. Dulu cerai talak berapa? Dulu talak 1 bang. Aku tambah lagi 2. Kau jatuh 3. Aku ceraikan kau dengan talak 2. Jangan buat hal tuan. Dia bukan isteri lagi datang. Ada wilayah di antara suami isteri. Okey. Yang kedua menggunakan lafaz. Ini isu tuan. Menggunakan lafaz. Talak tadi apa? Talak, firak, sarah ataupun cerai atau seumpamanya. Okey tuan. Zaman dah canggih sekarang kan? Orang dah tak gunakan lafaz lagi. Dah ada WhatsApp, ada apa lagi? Telegram, ada Messenger kan? Ada Facebook. Paling teruk cerai kat sini dalam Facebook. Tulis kat situ, aku ceraikan kau dengan talak 1. Padahal muka satu dunia tak kau kena cerai. Kesian isteri tuan Sedangkan Nabi ingat kan? Nabi kata apa? At-talaqu maratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Allah ingatkan. Allah kata betul. Allah kata talak tu yang boleh rujuk 2 kali je, talak 1 dengan talak 2. Selepas itu kalau kita nak imsak ni nak tahan. Kalau nak tahan isteri, tahan dengan cara yang imsakun bi ma'ruf. Kita tahan dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Tapi kalau kita nak lepaskan, lepas dengan cara yang baik tuan. Ni banyak berlaku tak? Dia ambil cara baik, 15,000 serba beli. Betul kan? Tapi bila cerai, dia tulis je dekat Facebook kan? Aku ceraikan kau dengan talak 1. Buru lagi tuan. Badan muka satu dunia tahu kau kena cerai. Segan tak? Segan. Zalim tak suami? Zalim suami. Ambil cara baik, lepas cara baik. Tapi sekarang banyak berlaku kan? Cerai melalui SMS, WhatsApp, apa lagi? Messenger tuan. Dia bukan lafaz. Dia tak keluar dari mulut suami. Dia bentuk apa? Tulisan. Jatuh tak talak? Ini banyak isu semasa. Dia fix semasa. Jatuh tak talak tuan? Okey. Ada ulama kata jatuh, ada ulama kata tak jatuh. Kalau berlaku kat Malaysia tuan, ada negeri yang mengesahkan, ada negeri yang tidak mengesahkan. Sebab dia pegang pada ni dengan lafaz. Antara negeri yang tidak mengesahkan adalah negeri Pulau Pinang. Ada Pulau Pinang sini. Kalau ada Pulau Pinang tuan, berlaku yang ni dia tak boleh mengesahkan. Sebab ada talak mesti melalui lafaz. Tapi Johor boleh mengesahkan. Tapi dia ada 2 syarat nak sahkan ni. Pertama, kena pastikan siapa yang tulis, siapa yang hantar. Suami punya info cikgu, tak semestinya suami yang tulis. Betul tak? Dia pergi bilik air, skandal dia tulis. Dia tekan, aku ceraikan kau dengan talak 1 bodoh. Terus hantar pada isteri. Isteri tengok dah kena cerai, Allahuakbar. Sedangkan orang lain yang tulis, bukan suami yang tulis, bukan suami yang hantar. Syarat pertama, mesti suami yang tulis, mesti suami yang hantar. Okey, syarat yang kedua tu tak? Syarat yang kedua, dia berbentuk tulisan. Dia bukan lafaz. Bila dia tulisan, dia jadi kinayah. Dia bukan soreh.
Walaupun tulisan tu terang kan, aku ceraikan kau dengan talak 1. Saya belajar surah agama dulu Ustaz, menangkan kan jelas Ustaz. Sore itu aku ceraikan kau dengan talak 1. Mana datang kinayah? Sebab apa tuan? Sebab tulisan. Dia bukan lafaz. Dia jadi kinayah. Bila jadi kinayah, apa hukumnya tuan? Macam mana nak mengesahkan talak tu jatuh tak jatuh? Dia cerita dia berdasarkan niat. Niat siapa? Niat suami ketika melafazkan, sama ada niat cerai ataupun sebaliknya yang lain. Niat siapa tahu tuan? Niat orang lain tak tahu. Suami Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Ibu-ibu saya pernah berlaku dekat tangka. Suami kata, wallah, lelaki tak suruh sumpah, wallahi saya tak ada niat Ustaz. Isteri tengok saya, Ustaz, kenapa? Saya rasa dia ada niat. Isteri boleh rasa? Saya rasa dia ada niat. Macam mana awak boleh rasa? Saya tahu dia ada niat. Tahu pula, lagi hebat. Saya tahu dia ada niat. Macam mana boleh awak tahu? Dia tengok suami dia, awak ada niat kan? Awak ada niat kan? Dia tunjuk kepada suami tak? Tuan-tuan, isteri tahu tak? Isteri tak tahu. Nahnu nakum bizawahir. Kami menghukum pada perkara yang zahir. Niat zahir ke batin? Niat bukan zahir tuan, niat batin juga kan? Kalau kita ni niat boleh tahu imam kan? Contoh boleh tahu niat imam ni. Saya tengok tahu niat imam ni. Apa niat imam ni Ustaz? Kalau boleh tambah lagi 1. Contoh kan? Contohlah tuan-tuan kan? Si imam ni tak ada ni. Ada kalau si imam kan? Ustaz ni contoh kalau suami saya pula kan? Contohlah kalau boleh tahu. Kita manusia tak boleh tahu niat orang. Jadi kita menghukum dengan zahir. Zahir tuan, pengakuan. Tanya suami tu, ada niat tak? Ada, jatuh. Tak ada niat? Tak ada. Yang payah tu tuan, apa yang payah? Yang payah suami tak pasti. Ada niat ke tak ada niat Ustaz? Dia tanya kita pula, mana tahu? Niat awak bukan niat saya. Dia tanya saya pula, Ustaz ada niat tak ada niat? Niat awak bukan niat saya. Saya tak pasti lah Ustaz. Ada niat tak ada niat. Itu payah tuan. Jatuh ke tak jatuh bergantung pada niat. Itu sebab tadi saya menerangkan hukum talak melalui yang bukan lafaz tuan. Okey. Kemudian apakah hukum talak atau perceraian Dalam Islam hukum talak itu terbagi kepada 5 hukum Dia bukan harus saja. Hukum asal talak harus, tapi dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Pertama, haram. Haram suami menceraikan isterinya atau mentalakkan isterinya semasa isteri dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun suci yang telah disetubuhi. Suci tapi malam tadi dah bersama. Pernah berlaku dekat mall tuan. Saya boleh ceraikan Ustaz isteri saya ni, tapi dengan satu syarat. Apa dia? Malam nanti bagi saya sekali. Ada suami tu geram pula tuan. Dah tak balik 3 tahun. 3 tahun tak balik, tak bagi nafkah. Bila panggil pejabat, saya boleh cerai Ustaz, tapi dengan satu syarat. Apa? Malam ni sekali. Dapat-dapat saya ceraikan. Isteri tengok kepil-kepil. Saya pun dia pening juga kepala tuan kan. Saya kata tuan tak rawak berdua lah. Betul tuan. Lepas dia bersama, dia ceraikan isteri dengan talak 1. Itu namanya suci yang telah disetubuhi. Hukumnya apa tuan? Hukumnya haram. Talak jatuh tak? Talak tetap jatuh. Perbuatan haram. Okey, kenapa haram tuan? Ini soalan yang saya tanya. Kenapa? Kenapa menceraikan isteri dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun suci yang telah disetubuhi, hukumnya haram? Kenapa tuan? Apa tuan? Kerana memanjangkan iddah isteri. Suami panjangkan iddah isteri, isteri tidak boleh menjalani iddah dengan teratur. Dia jadi panjang tuan. Sebab tu hukumnya haram. Sebab tu kalau mohon cerai dekat mahkamah tuan, isteri mohon cerai ataupun suami nak ceraikan isteri dalam mahkamah, hakim akan tanya, isteri dalam keadaan haid ataupun suci. Isteri kata suci yang ada haid. Dah bersama belum? Belum lagi, tak sempat lagi nak bersama. Contohlah, tak sempat nak bersama. Itu namanya suci yang belum disetubuhi. Hukumnya sunni. Itu dia panggil sunni. Mana isteri boleh menjalani iddah dengan teratur, suami tidak memanjangkan iddah isteri. Kalau dalam haid, hukumnya bid'i. Sebab betul sebab memanjangkan iddah isterinya. Kedua, makruh. Makruh iaitu seorang suami mentalakkan isterinya atau menceraikan isterinya yang baik tingkah lakunya dan taat kepada ajaran agamanya dan tidak ada apa-apa kesalahan. Tak ada masalah lagi. Tak ada masalah pun. Tiba-tiba isteri itu kena cerai. Saya ada cerita tu kan. Dia ceraikan isteri, akak untuk ambil adik. Ni cewek juga orang ni kan. Ceraikan isteri untuk ambil adik dia. Isteri tu akak.
nak ambil adik. Kan tak boleh kan menghimpunkan dua saudara dalam satu masa. Itu namanya mahram. Mahram apa? Mahram muakkad. Dia sementara ada akad. Tapi kalau dah bercerai atau meninggal, boleh ambil adik dia. Kalau isterinya adik, boleh ambil akadnya. Tapi menghimpun dalam satu masa tak boleh. Hukumnya haram. Kena farakkan, tak sah tuan-tuan. Benar berlaku macam tu. Tak ada masalah. Tapi nak ceraikan ni untuk ambil adik dia. Itu hukumnya makruh Suami menceraikan isteri tak sebab. Isteri tu baik, tak perintah agama, tapi dia ceraikan juga. Kenapa cerai? Sebab nak kahwin dengan orang lain, Ustaz. Kenapa cerai? Sebab nak poligami. Isteri tu tak izinkan. Benar berlaku tu kan? Kenapa cerai? Sebab dia tak izinkan. Cerai kan Ustaz? Habis cerita. Kadang-kadang isteri yang muda tu tak nak poligami. Ni lagi tak semua ibu-ibu dia nak ambil suami kita, dia tak nak pula berkongsi dengan kita. Dia cakap pada suami, kalau abang cerai dengan isteri abang yang tua tu, saya sanggup jadi isteri abang. Ini lagi teruk perempuan macam ni kan. Jangan macam tu lah tuan-tuan jangan macam tu. Okey. Kemudian tuan-tuan yang ketiga, wajib. Ada masa talak ni wajib. Ni kita tengok wajib iaitu seorang suami. Seorang suami ni menceraikan isteri. Yang pertama yang dilakukan oleh hakam orang tengah dalam perselisihan faham suami isteri yang tidak dapat didamaikan. Dia ada perbalahan. Sama ada syikak ataupun nizak. Syikak ni yang ringan sikit, nizak ni lebih berat tuan. Yang tak boleh didamaikan. Dah tak boleh damai dah. Dan nanti hakam orang tengah pun, satu pihak suami, satu pihak isteri pun tak boleh damai tuan. Dia bergaduh lagi besar. Baru ni sahabat saya jadi hakam. Satu pihak suami, satu pihak isteri. Dia cerita pada saya, Ustaz, tak untung jadi hakam. Bayaran tak banyak tuan, RM100 je. Sekali hakam tu RM100. Satu pihak lelaki, satu pihak perempuan. Yang perempuan tu dapat cerai. Dia putuskan, yang perempuan tu dapat cerai. Perempuan tu suka jumpa hakam tu, Ustaz bagi RM100. Ustaz tu senyum tuan. Yang lelaki tu geram tak ada pasal. Saya seposin pun tak nak bagi Ustaz tu. Sebab apa? Tu saya kena cerai dengan isteri saya. Tuan-tuan tu. Hakam ni satu pihak suami, satu pihak isteri. Tujuannya untuk mendamaikan. Bila tak boleh damai, wajib suami menceraikan isteri tu tuan. Atau suami tak boleh menunaikan kewajipan dia, tanggungjawab dia. Dah tak boleh dah. Dia tak mampu untuk menunaikan kewajipan, tanggungjawab dia, wajib dia menceraikan isterinya tuan Okey. Kemudian sunat, seorang suami sunat mentalakkan isterinya yang mempunyai kelakuan yang tidak baik dan tidak taat kepada perintah-perintah agama serta melanggar larangannya dan tidak menjaga kesopanannya. Contohnya tuan, contohnya isteri tak solat. Suami dah nasihatkan, solat. Besok mati nanti kena tanya. Abang kena tanya nanti. Dia cakap, mana dia kena tanya bang? Kubur masing-masing. Abang kubur lain, saya kubur lain. Memang kubur masing-masing tu tuan. Tapi suami kena tanya dah. Suami kena tanya. Tanggungjawab suami mendidik isteri, suruh isteri solat. Tanggungjawab suami suruh isteri tutup aurat. Hadis kata, seorang suami kalau biarkan isteri tak tutup aurat dan dia pun tak kisah, tak kisah, tutup sudah, dia kata kan. Allah sediakan satu istana untuk suami daripada api neraka tuan. Suami suruh solat, suami tak suruh tutup aurat, tak nak, dia pun tak tahu dia lawan pula suami dia. Sunat suami menceraikan isteri yang tu, ambil isteri yang lain. Cari ustazah. Baru tahu tuan, ambil isteri yang lain. Yang ketiga ialah harus ni kalau tak ada sebab, tak boleh, tak berkait dengan suatu perkara. Asal hukum talak ialah harus tuan Okey. Bagaimana pandangan Islam mengenai talak? Adakah ia merupakan satu perkara yang mesti dijaga daripada melakukan tuan Talak ni perkara halal yang Allah benci. Hadis abadul halal illallah at-talaq tuan. Nabi kata apa tuan? Sehalal-halal perkara yang halal sisi Allah, yang Allah benci ialah talak. Sebab tu perempuan perempuan orang lelaki tuan, maknanya kita ambil jalan yang terakhir. Saya selalu nasihatkan orang perempuan, tapi yang khusus kahwin lah, macam ibu-ibu dah banyak ilmunya kan. Orang perempuan kalau dia bergaduh dengan suami, biasanya apa dia cakap? Orang perempuan selalu buat provokasi itu kan. Apa dia kata? Ceraikan saya. Gaduh sikit dia ceraikan saya. Suami tengok kecil, dia sedia kuih. Suruh cerai kan. Akhirnya suami ceraikan. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Bila dah kena cerai, apa buat? Betul, menangis pula. Tadi nak cerai kan, dah bagi menangis pula.
Tak payah hati awak ceraikan saya. Dan kau nak, aku bagilah kan. Tuan-tuan kan. Sebab tu isteri kalau bertengkar dengan suami, jangan minta cerai. Saya dah terang minggu lepas kan, apa Rasulullah buat kalau marah. Jangan minta cerai, minta apa? Betul, tuan nak beri saya yang setia. Minta meluk kata kan. Kalau marah dengan suami, tutup mata. Bang, saya dah tutup mata ni. Suami tak bisa tutup mata ni. Ikut sunnah Nabi. Nabi kalau marah Aisyah, suruh Aisyah tutup mata. Nabi tak marah, Nabi peluk Aisyah. Tak jadi nak marah. Jadi yang lain pula ustaz kan. Tak jadi nak marah tuan-tuan. Orang lelaki pula. Orang lelaki pun ada satu yang ni tuan-tuan. Orang lelaki ni kalau bergaduh dengan isteri, biasa apa dia cakap tuan? La ilaha illallah. Itu betul juga tuan. Awak ni kalau kerja sangat, saya kahwin lagi satu. Kan? Baca Nabi kata kan, isteri tua merajuk, balik ke rumah isteri. Saya tunjuk haji pula kan. Tak faham ni kan? Isteri tua merajuk, balik ke rumah isteri. Saya susah juga tuan-tuan. Minggu lepas susah ni. Sebab yang lepas saya buat isteri saya. Saya nak bagi contoh, saya ingat isteri saya ada. Tak jadi itu nak contoh. Isteri tua merajuk, balik ke rumah isteri muda. Isteri muda merajuk, anak kahwin 3. Nyampak orang perempuan tengok kan. Cerita madu 3 tuan. Saya kalau saya cerita madu 3, orang saya tengok dia tutup dia TV. Dia tahu tak TV ni. Dah abang pun berangan tu kata. Tuan kan. Bukan senang nak dapat pak mutu macam tu kan. Dia boleh support kita tuan. Biasa pak mutu kalau kita nak kahwin dah kena mawak kita kan. Buat anak aku ni bagus kan. Tahniah Cik Jamil kan. Alhamdulillah kan. Kalau dah hilang tadi contoh apa tadi contoh tadi? Apa contoh tadi? Okey, orang lelaki. Okey, itu satulah. Yang kedua orang lelaki ni, biasa orang macam kita ni, mereka-mereka ni dah steady kan. Banyak ilmu tu ada banyak sabar. Tapi yang muda-muda, kalau yang muda-muda ni biasa kalau dia bergaduh dengan isteri dia akan ukur tu lah. Kau nak cerai, aku boleh cerai kat kau. Talak berapa kau nak? 1, 2, 3, 1000. Dia ukur pula tuan-tuan kan. Benda macam tuan, bila kita bergaduh suami isteri, bila kita sebut-sebut benda macam tu, dia macam doa. Bila macam doa tuan, akhirnya suami terlafaz. Kalau talak 1, ada maafkan, boleh rujuk semula tuan. Atau beberapa kali tak rujuk semula. Kalau talak 2 boleh rujuk tak? Boleh rujuk semula. Kalau talak 3 boleh rujuk tuan. Kadang sedih, baru kahwin, cerai talak 3. Tanya pula ustaz, macam mana nak balik semula ustaz? Saya kata nak balik semula ni berat ni. Kenapa? Orang Melayu kata cari Cina Buddha. Kan cari Cina Buddha tuan. Orang Melayu kata lah. Habis macam mana ustaz? Kena cari orang kahwin dengan isteri awak ni. Dia ada 5 syarat kan? Saya kata kan? Betul tak? 5 syarat. Kalau talak 3 ni nak balik semula. Pertama, habis edah dengan suami yang menceraikan dengan talak 3. Kedua, isteri telah bernikah dengan suami yang baru Cina Buddha. Ketiga betul-betul? Ketiga, yang 3 ni berat. Telah disetubuhi oleh suami yang baru. Jangan pula tuan-tuan, dah kahwin 20 tahun, 30 tahun baru datang pejabat agama ustaz. Dulu 30 tahun lepas ustaz. Masa baik tak ngaku. Bila dah gaduh tanya sudah. Ustaz, dulu 30 tahun yang lepas ustaz apa? Saya ada cerai talak 3 ustaz. Ada buat Cina Buddha ustaz. Tapi minta maaf ustaz, apa? Cina Buddha tu tak setubuh saya. Masa tak setubuh pula. Suami pesan dan musik. Pernah berlaku tuan. Saya kata pergi panggil Cina Buddha tu. Saya nak minta pengakuan dia. Macam mana nak panggil ustaz? Tak apa. Dia dekat kaki Batu Enam tu. Saya kata, jauhnya dekat Batu Enam. Dah dalam tubuh ustaz, dah meninggal lah. Macam mana tuan? Dah 30 tahun Cina Buddha ni dah meninggal. Macam mana nak panggil jadi saksi tuan kan? Saya bawa kes tu ke mahkamah. Dia bersumpah mengatakan 30 tahun lepas Cina Buddha dia tidak disetubuhi oleh suaminya tuan. Dia kena disetubuh sekurang-kurangnya sekadar hasyafah. Bila terlepas hasyafah tu, orang lama tahu kan, tak payah terang kan. Kalau kita terus kahwin tu tak faham. Hasyafah ni benda ustaz. Apa benda hasyafah ni? Tapi orang lama dia tahu kan hasyafah kan. Kalau orang muda terus kahwin saya tanya, hasyafah tu apa? Benda ustaz, tak tahu. Saya kata dulu cikgu sekolah agama saya dah meninggal ustaz. Dia ngajar pun tak faham-faham. Dia kata topi combat. Apa benda topi combat cikgu tak faham kan? Dalam dia lukis. Yang perempuan pandang belakang kata, yang lelaki dia pandang depan ni. Kita pandang depan dia lukis. Tahu tak? Kita belajar tu kan sekadar hasyafah. Mana sekadar hasyafah tu dah melepasi dia telah disetubuhi oleh suami. Yang keempat,
telah diceraikan oleh suaminya. Jina buta tu dah ceraikan. Ya, cerai ni pun dia berjaga tuan. Tak semestinya diceraikan. Pernah berlaku dia tunggu. Dia kata besok pagi kau ceraikan isteri aku. Tunggu besok tak cerai, lusa tak cerai, seminggu tak cerai, sebulan tak cerai, setahun pun tak cerai. Tuan-tuan. Hari apa tuan? Panggil Cina buta tu. Kenapa tak ceraikan? Bukan saya tak ceraikan Ustaz. Tak apa. Dia tak nak cerai. Isteri yang tu tak nak cerai tuan. Dia tak nak cerai. Kenapa? Dia kata dulu suami saya tu orang biasa. Dia kata tak ada sembahyang jemaah haji. Yang ni Cina buta ni Ustaz pula. Pak Imam. Hari-hari baca berjemaah, malam-malam tahajud kan. Lebih baik kekal Ustaz daripada tu. Tapi saya pernah berlaku tuan-tuan. Sebut nama lah. Pernah berlaku tuan-tuan. Cina buta tuan. Cina buta nikah Cina buta. Dia bercerai. Lepas tu dia rujuk semula. Dia jumpa saya nak rujuk semula. Saya tahu dia nikah Cina buta. Sebab apa? Yang lelaki tu muda, yang perempuan tu dah ada anak 5 tuan-tuan kan. Cina buta. Saya cakap, kenapa hari tu dah cerai nak rujuk semula? Dia kata, Ustaz, suami saya tipu saya. Suami cerai talak 3. Dah cerai talak 3, tipu pula. Kenapa? Dia suruh kahwin dengan abang ni, Cina buta ni. Dia suruh cerai. Lepas tu habis saya tak ambil Ustaz. Dia tak ambil pun. Tak balik dekat KL, 3-4 bulan tak balik. Jadi apa nak buat ni? Saya nak rujuk semula lah Ustaz. Saya tanya lelaki tu, kenapa nak rujuk semula? Tapi biasa tuan-tuan, orang Cina buta ni, dia tak cari orang macam kita ni. Dia mencari orang kurang-kurang sikit. Kalau macam kita ni memang ambil terus dah. Betul tak kan? Memang ambil terus tuan-tuan. Biasanya dia ambil yang kurang sikit. Memang orang tu kurang. Saya kenal orang tu memang kurang. Saya tanya bang, kenapa nak rujuk semula? Dah suka Ustaz. Dah suka dengan perempuan tu lah. Saya kata tak apa, dah suka rujuk semula tuan-tuan. Tapi Nabi kata muhalal wa muhalil finnar. Orang yang rupa Cina buta, yang jadi Cina buta masuk dalam neraka. Perbuatan tu haram tuan-tuan. Haram sebab kita rancang. Kita rancang, kita upah, hukumnya haram. Tapi sah tak? Sah. Cukup menepati syarat-syarat yang ditentukan tuan-tuan. Itu cerai talak 3 tuan-tuan Okey. Maknanya cerai ni jalan yang terakhir, boleh Cerai tuan-tuan jalan yang terakhir. Ada orang bercerai jumpa saya, Ustaz, saya dah bercerai Ustaz. Saya tanya, apa sebab awak bercerai? Dia kata tak ada sebab Ustaz. Kecil punya hal Ustaz. Muda kan? Kecil punya hal Ustaz pun dah cerai. Tuan-tuan, saya beritahu tuan-tuan masalah rumah tangga dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. Macam COVID juga. Pertama, 2, 3, ke-4. Dia punya tahap dia kan. Tuan-tuan, bila cerai, tahap yang kritikal dipanggil darar tuan-tuan. Yang pertama dipanggil nusyus. Kedua syiqaq, ketiga darar tuan-tuan. Yang pertama nusyus. Bila bergaduh, suami keluar. Betul tak? Start foto. Zoom. Nampak tak? Suami keluar. Itu okey tuan-tuan. Suami keluar ni biasa. Ni isteri keluar. Bang, saya bergaduh ni. Nampak beg? Balik. Zoom. Itu peringkat yang pertama, nusyus. Dia main keluar. Keluar sana, keluar sini. Peringkat yang kedua dia panggil syiqaq. Dah tak keluar lah. Apa tuan-tuan? Dia perang. Mari kita perang bang. Yang lelaki kata saya orang Melaka mencepat. Isteri kata saya lagi hebat, orang Johor, Laksmana Bentan. Mari kita lawan. Mari kita berperang tuan-tuan. Dia berperang, pagi perang, siang perang, malam perang. Itu syiqaq. Yang ketiga darar. Bila darar dah peringkat yang ketiga tu. Dia dah mula gunakan apa? Penganiayaan. Fizikal, kadang-kadang mental lah. Mental yang paling teruk kan. Dia ada cerita kan? Ada cikgu kena dera secara mental. Ada cikgu tu kan pengalaman saya lah. Haji tengok saya risau nak cerita kan. Ada cikgu tuan-tuan, dia kena dera dengan suami dia. Apa aduan tuan-tuan? Aduannya cikgu ni, apa tuan-tuan? Curi kasut anak murid dia. Kasut selalu hilang. Kasut hilang. Ingatkan kawan-kawan yang ambil. Rupanya cikgu yang ambil. Cikgu yang ambil, cikgu perempuan. Sekolah menengah tu ada ijazah tuan. Bila saya panggil, saya kata betul cikgu? Betul Ustaz. Bila saya curi kasut, saya tenang. Curi kasut tenang tuan. Jadi hari ni curi, besok curi, lusa curi, saya rasa tenang. Hilang saya punya tekanan tuan. Dia kena dera cara mental oleh suami dia. Saya tenang Ustaz kata. Saya kata lain macam dia. Bila balik, dia keluar saya ikut. Sebab saya takut kasut saya kena curi. Saya ikut tuan, saya ikut. Dia pun tak fikir kenapa Ustaz ikut. Saya takut dia curi kasut. Saya rupanya tak. Dia cuma curi kasut anak murid dia. Boleh datangkan ketenangan dia. Hilang dia punya stres tuan. Kesian
Kesian tuan. Sudah peringkat yang ketiga. Jadi bila orang ni bercerai, bila pasangan ni bercerai, maksudnya apa ibu? Maksudnya masalah tu bukan baru. Tadi 11 bulan dia kahwin, dia bercerai. Saya kata awak punya masalah bukan baru. Kalau awak kata baru sebulan, awak tak selesaikan masalah. Awak tersalah penyakit, tersalah ambil ubat tuan. Dia salah ambil ubat tu. Masalah dah lama. Dia kata baru, saya kata macam ni lah. Balik ni awak dah rujuk semula kan? Dah rujuk semula sangat? Dah boleh tidur sama? Boleh. Dia kata apa boleh. Dia pun kata, saya kata balik ni ambil kertas. Saya ajar dia. Ambil kertas, satu bagi suami, satu bagi isteri tu. Ambil, masuk bilik. Yang tulis depan suami. Suami pun ambil, tulis kat depan tuan. Tulis apa yang kita tak puas hati tentang suami, apa yang tak puas hati tentang isteri. Dan tulis, serah pada suami. Masuk dalam kocik dia. Tuan-tuan kan? Tengok banyak tuan-tuan. Saya pernah buat je tuan. Suami lebih hebat daripada isteri tulis. Suami boleh tulis keburukan isteri 350 keburukan isteri. Hebat tuan orang ni. Sahabat ni dulu dia belajar dekat Madinah tapi tak habis. Mungkin kepada dia jadi krem tuan. Sampai dia tak puas hati dengan saya. Dia pergi Johor. Dia beritahu orang Johor dia nak saman saya 1 juta. Saya kata saya 1,000 pun tak ada. Nak saman saya 1 juta tuan. 1 juta nak saman saya. Sebab apa? Sebab isteri dia jumpa saya, keluar daripada rumah sebab kena pukul. Jumpa saya, ustaz, boleh tak ustaz buat satu surat kebenaran saya nak balik rumah saya, rumah suami tu, nak ambil barang-barang keperluan saya. Sementara saya duduk rumah mak bapak saya sebab kena pukul je. Jadi waktu zaman Ustaz Yusri pun keluarkan surat, saya yang tukang buat teks surat, bagi pada isteri. Bagus isteri pergi rumah tu ambil barang. Tapi dia bukan ambil barang keperluan saja, dia ambil semua barang. Termasuk tingkap nako, cermin pun dia ambil. Bila suami balik, tengok tingkap pun tak ada. Dia kata, ustaz, ini bukan barang keperluan ustaz, ini habis semua. Ini Alibaba ustaz. Tuan, orang perempuan pun dia bagi, habis semua dia nak angkut kan. Dia angkut semua sekali tuan. Jadi hamba Allah ni tak puas hati. Dia kata apa? Dia kata, saya nak saman ustaz. Dia kata, 1 juta dia. Nak saman saya tuan 1 juta. Nampak kan? Tulis keburukan suami, apa yang tak puas hati dengan suami. Ibu-ibu boleh buat ni. Kalau buat lebih baik ke kan? Ibu-ibu. Tak pula bang, dan macam ramah ni, abang jangan marah ambil hati betul kan? Kadang-kadang isteri ada benda yang tak puas hati tentang suami. Dah bertahun-tahun dah kan? Tak puas hati tapi dia pendam. Dia pendam kan? Saya satu je ustaz tak puas hati tentang suami saya. Kenapa? Dia suka kentut ustaz. Saya paling tak tahan bila nak tidur kan? Bila nak tidur tu dia kentut. Bila saya marah, dia hantar pula dekat Facebook. Dia hantar kat saya dekat buka WhatsApp. Dia kata suami yang setia dan suami yang suka kentut. Dia tulis pula tuan kan. Tapi dia masa hari tu dia dapat tahulah. Antara suami yang setia dan suami yang suka kentut. Dia pun kentut kan. Isteri tahan kan. Balik dia tulis, bang saya paling tak suka kalau abang kentut. Kan? Baru suami tahu, oh sebenarnya tak suka kan. Tuan, suami pun sama kan. Tak suka isteri peletih. Saya tak suka isteri saya ni peletih. Saya tak suka awak peletih. Dulu mak saya buat peletih, ni pun awak 2 kali lagi buat peletih. Kan? Sampai ada cerita nak dia apa? Nak ditolak dalam kolam kan? Ada dulu cerita kan? Isteri dia buat peletih, ditolak dalam kolam. Biar mati kata, tak ada mau lagi peletih. Lepas 3 hari hidup pula. Dia biasa kena letih, dia hidup pula. Dia biasa kena letih kan? Pergi kat kolam, Timah abang minta maaf, abang tak buat lagi. Hindu pula, Timah tak letihkan abang kan? Timah kata ya kan? Dia pun tarik isteri dia. Bila tarik kau, bukan isteri yang keluar, dia bosor punya keluar kan? Berbulu tangan. Tanya siapa ni? Aku bukan Timah. Ada siapa? Aku penunggu bini ni. Kenapa kau keluar? Aku tak tahan kata. Dia kata 3 hari lepas ada satu perempuan jatuh dalam bikini. Hari-hari dia letihkan aku, pagi, petang, siang, malam kan. Tu yang aku tak tahan tu, aku nak keluar. Macam tu dia kata, cepat-cepat kau keluarkan. Dia pula aku keluarkan dia kata kan. Suami kata tak jadilah, suami pun balik tu kan. Macam tu tuan tapi itulah sebenarnya saya dah beritahu tu kan. Itulah fitrah orang perempuan kan. Orang perempuan, saya dah beritahu tu, orang perempuan makin lama apa tuan? Apa sebab tu? Makin lama orang perempuan hatinya di mulut. Maksudnya apa yang kat hati tu semua nak diluahkan. Berbeza dengan orang lelaki. Orang lelaki pula makin lama mulutnya di hati lah. Dah malam cakap diam. Abang abang nanti pergi kedai
isteri cakap punya banyak, dia macam tu kan. Habis tu tuan. Sedang dalam rumah tangga ni, suami kena jadi pendengar yang terbaik, yang setia kepada isteri, best listener. Isteri pula cakap ulangan. Kan? Dah cakap lagi, dia cakap lagi. Kan awak dah cakap. Memang fitrah orang perempuan, dia suka bercakap tuan. Kita dengar je lah. Dengar kan. Tuan-tuan mudah-mudahan betul. Okey. Boleh teruskan lagi dah isyak sikit lagi dah isyak tuan-tuan Okey, jenis-jenis talak tuan-tuan Jenis-jenis talak tuan-tuan. Okey, bahagian-bahagian talak pada pokoknya talak itu terbagi kepada dua bahagian. Pertama, talak dengan bayaran. Huluk tuan Huluk ni tebus talak. Isteri bayar dekat suami, tapi dipersetujui suami isteri. Contohnya tuan, contoh tak ada kena lah. Ini contoh tuan, isteri tu kaya, jutawan kosmetik. Tapi bukan kuku putih, ni kuku hitam. Isteri jutawan kosmetik, minta cerai dengan suami. Isteri kaya, takkan suami nak ceraikan tak? Dia pun tak nak ceraikan. Isteri buat tawaran, bang, kalau abang ceraikan saya bayar tebus talak. Berapa? 1 juta. Beliau kata suami dia 1 juta kan. Dia kata boleh lah. Aku ceraikan kau dengan tebus talak 1 juta. Cerai dengan talak berapa? Aku ceraikan kau dengan talak 1 juta lah. Dengan tebus talak 1 juta. Itu namanya tebus talak. Saya beritahu tebus talak ni memang baik surah. Maksud baik surah ni, dia baik kecil, dia tak boleh rujuk. Dia tak boleh rujuk, tapi dia boleh nikah semula. Baik surah dia ada 4. 1, tebus talak. Tebus talak memang tak boleh rujuk. Kalau tebus talak ni boleh rujuk, siapa yang untung? Orang lelaki yang untung, orang perempuan yang rugi. Aku ceraikan kau dengan talak 1, dengan tebus talak 1 juta. Boleh rujuk ni? Panggil semula, sini, duit dah ambil ni 1 juta. Senyum, panggil balik. Sini, dah apa? Aku rujuk kau semula. Dia kata buang hajar punya suami kan. Duit dah ambil, dia rujuk pula semula. Islam tak macam tu kan. Islam ni adil. Maknanya kalau dah bayar duit, tak boleh rujuk. Rujuk pun tak sah. Kalau nak bersama semula, kenapa? Kena nikah balik semula. Akad yang baru. Jumpa balik dengan isteri tu sini ya. Boleh tak kita nikah balik semula? Boleh bang, tapi dengan satu syarat. Apa dia? Ulangkan duit saya. Baru suami terfikir kan, nak ulangkan duit ke nak ambil isteri. Saya tanya tuan-tuan yang lagi orang ramai kan. Kalau kita nak ambil siapa? Nak ambil isteri ke nak ambil duit? Tak, tidak. Nampaknya mata duitan juga orang mana baru tangkap kan. Kalau ditanya saya ambil isteri. Sebab isteri kaya kan. Dapat isteri dapat duit tak? Sebab tu tebus talak ni tak boleh rujuk. Ada lagi yang tak boleh rujuk, dia ada 4. Boleh saya, sebab kita belum masuk bab lagi. Tapi kita sikit tebus talak pertama. Yang kedua yang tak boleh rujuk apa tuan? Janda berhias. Janda berhias tak boleh rujuk. Sebab apa janda berhias tak boleh rujuk? Sebab janda berhias belum disetubuhi. Dia belum disetubuhi oleh suami dia tuan. Ada banyak sebab ni, janda berhias ni ada banyak sebab. Antaranya tuan, kalau sudah kahwin sebut apa? Dia kata ustaz, tak sempat ustaz. Belum lagi bersama, suami dia dah meninggal. Ya tuan, dulu tak banyak. Tadi pernah berlaku tuan, tadi teruk. Pernah berlaku ji, tadi teruk. Dia apa? Aku terima nikah Fulana binti Fulan dengan mas kahwinnya 25 tunai. Sah. Dibisik dekat Pak Imam. Pak Imam, kenapa? Saya rasa saya nak ceraikan isteri saya. Pak Imam kata belum apa-apa, baru sah nak cerai. Sebab dia bukan pilihan saya. Dia pilihan mak saya. Itu bagus tuan. Apa? Sebab saya nak kahwin dengan adik dia. Tengok adik dia lagi lawa. Tak nak yang ni. Saya nak adik dia tuan. La ilaha illallah. Kena cerai belum sama lagi kan. Pak Muta pun datang dengan Pak Imam. Pak Imam macam mana Pak Imam? Majlisnya besok. Dah kena cerai ni. Apa kata Pak Imam yang sama bayar? Pak Imam tengok, boleh tahan juga bayar. Pak Imam pula yang nikah. Boleh tuan? Sah nikah? Sah tuan. Sebab janda berhias ni belum disetubuhi. Dia tak ada edah. Dia boleh nikah bila-bila masa dia dengan orang lain tuan. Tapi kalau syarat mahkamah kena dapat kebenaran mahkamah kurang daripada 6 bulan. Lepas 6 bulan tak payah. Kurang daripada 6 bulan mesti dapat kebenaran mahkamah. Tapi kalau nikah memang sah mak. Setakat ni tak ada pula tuan. Tak jumpa tuan. Saya doa juga tak ada lagi. Nanti lelaki tak datang lagi. Sahabat saya ada tuan. 3 kali nanti lelaki tak datang. Dia tu ustaz pernah? Tak pernah nampak kes nanti lelaki tak datang.
Kalau Pak Haji tak datang, tunggu-tunggu tak datang kan, tengok boleh tahan. Pak Imam selamatkan saya, tapi tak tutup air tuan kan. Saya pernah tanya kaki besar ni. Kaki besar dulu datang, saya tanya. Saya kata, tuan, tiba-tiba nak nikah, pengantin lelaki tak datang. Tunggu-tunggu dah 3 jam, 4 jam pengantin lelaki tak datang. Bapak pengantin jumpa Imam. Mam, kita selamatkan maruah saya. Kenapa? Imam ambil anak saya ni. Tapi borang tak ada ni. Borang tak ada, apa tak ada, poligami pun tak ada. Tapi kita nak selamatkan ayat ni boleh tak? Pak Imam nikah. Pening Imam soal jawab. Tadi soal jawab, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Nak jawab tu. Kita nak selamatkan tuan baru ni berlaku wali tak datang. Nak nikah dah lalu wali tak datang tuan. Allah Akbar. Ada kat Johor Bahru, nasib baik kat Johor Bahru tuan dapat dicari juga. Sekarang ni tuan, baru ni satu kes wali dekat Sabah. Wali dekat Sabah PKPD kan. Pejabat agama pun tak buka, apa pun tak buka, wali dekat Sabah nak nikah. Jadi kita rujuk pada mufti untuk dapatkan fatwa, boleh tak kita berwakalah cara online. Nikah betul boleh saya beritahu ada mesej saya kat Facebook tu, siapa? Ustaz, nikah online on tak? Saya kata tak on. Isteri jangan bimbang nikah online tak on lagi. Tak on. Dia tak pergi Kuala Lumpur tak lepas, ada PKPD kan. Dekat Johor ni tak on lagi. Tapi yang wali tu, wakalah wali tu on. Tapi dengan syarat PKPD. Tapi kalau PKPB ke yang boleh dihubungi, tak boleh lagi. Dia mesti gunakan wakalah wali cara bertulis ataupun dihadir tuan. Yang ni ada di Sabah nak nikah. Kita Ustaz, nanti ada kat Sabah nak nikah, Ustaz jadi imam jadi nikah dia. Nanti dia akan wakilkan kepada Ustaz. Alhamdulillah dia tuan. Tapi nak pastikan betul wali tu kan. Takut nanti lain terbeti kan. Minggu lepas saya lagi khusus kahwin online. Saya kata aku cakap kosong. Cakap kosong tak pernah berlaku tuan kan. Dia bagi pula speaker apa tu, earphone dia kosong. Saya lekap dah macam dalam guru. Saya kata besar dalam guru ni kan. Lepas tu anak beri saya cakap, wah untunglah Ustaz, kenapa? Dia kata duduk tepi pantai. Saya kata boleh masa dia duduk tepi pantai. Kalau saya tengok buka, rupanya background ni pantai tu kan. Kelapa goyang-goyang. Lagilah saya kata. Saya pesan sahabat saya kata, naik kali masjid lah, surau aku jangan letak pokok goyang-goyang kan. Nasib baik tak ada yang aloha tu benda kaki kan. Kalau ada tu lagi, orang kata lah Ustaz ni kan. Lagi pula tuan-tuan itu online, insyaAllah itu online dia belum lagi Okey, jadi tuan-tuan, yang kedua talak tanpa bayaran. Yang biasalah, talak tak ada bayaran. Okey, tapi dah isyak ni isyak. Okey, saya buka dulu. Sebelum kita tutup sikit ni, saya buka pada persoalan tentang talak ni. Pada permulaan. Ada soalan tak? Saya buka pada persoalan. Mahu, sikit dah mahu. Dia ajak juga masa-masa suami pun naik ferry bawa jalan sikit dia. Suami kan dah mabuk. Isteri kata lah, baru sikit dah mabuk. Dia pun tengok rumah dia mabuk-mabuk, aku ceraikan kau. Kau pada muka tu kan. Dah kena cerai pula tuan dengan talak satu. Sah tak talak tu? Tak sah. Sebab mabuk yang tidak disengajakan. Dia sama mengigau ni. Ada tak orang lelaki tidur mengigau? Hati-hati yang lelaki tidur mengigau ni jangan tersalah sebut nama orang lain. Nama bini Timah disebut dia Latifah ataupun Kia kan. Kalau Kia selamat sebab PM selalu sebut Pakcik Kia kan. Mungkin terpengaruh tengok TV tu, abang terpengaruh dengan Pakcik Kia. Ini nama lain tuan. Suami dia mengigau. Dia tidur mengigau ada kan. Dia boleh buka pintu, boleh pergi ngetek, boleh tidur. Lagi tu tuan. Dia pergi kat isteri dia kejut. Lepas tu tutup. Apa? Aku ceraikan kau dengan talak satu. Kita teruk mengigau sampai ceraikan isteri tuan. Isteri tu mata tutup. Macam mana pula boleh ceraikan isteri kan? Itu namanya tak disengajakan. Tak jatuh talak. Kemudian karahan ni paksaan. Suami dipaksa menceraikan isteri. Ada orang jumpa saya kata, Ustaz, saya dipaksa menceraikan isteri saya. Siapa paksa? Mak mertua saya paksa. Apa dia cakap? Dia kata kalau kau tak ceraikan bini kau tak selamat dunia akhirat. Saya kata panggil mak mertua tu sini. Saya nak tanya, dia tahu tak dia selamat dunia akhirat? Dia pun tak tahu kan? Kan? Dia cakap macam tu tuan. Itu paksaan ke tak? Itu bukan paksaan. Paksaan yang dia melibatkan nyawa dan tak ada pilihan lain. Contoh tuan, contohnya pedang ataupun parang kat leher. Dia letak parang kat leher. Kalau kau nak ceraikan isteri kau, putus leher kau. Kita dah rasa dah luka ni kan. Kita pun kenapa aku ceraikan isteri aku. Sah tak? Tak sah. Sebab itu melibatkan nyawa.
ataupun pistol kan, dia dah tembak sekali tak meletup. Dia kata lepas ni mesti meletup. Kalau kau tak ceraikan diri kau, kita pun takut, aku ceraikan isteri aku dengan talak satu. Sah tak? Tak sah. Itu karaha, paksaan. Tapi selagi ada pilihan, itu bukan paksaan. Saya dipaksa ustaz, dia paksa, tak. Itu bukan paksaan, walaupun perkataannya paksaan. Okey? Okey. Ini berkaitan dengan lafaz. Seseorang tu dia sebut perkataan yang bukan lafaz soreh ataupun kinayah. Contohnya dia sebut nama tempat. Ketika dia sedang sebut nama tempat tu, tiba-tiba terlintas di dalam hati dia tu perkataan cerai. Macam mana ustaz? Dia dalam hati kan, cerai mesti lafaz kan. Selagi tak dilafazkan, tak jatuh talak. Ada orang tanya ustaz, kalau suami cakap dalam hati, aku cerai, aku cerai, kepada muka aku cerai kan. Banyak kali cakap dalam hati, cerai. Ada kan tu kan? Dia cakap dalam hati je. Cerai, tu lah sama lah. Dia cakap dalam hati tu kan. Selagi tak keluar daripada mulut suami, selagi tu dia bukan tak jatuh talak di dalam hati. Kalau dia sandarkan perkataan tempat tu dengan cerai tu tak boleh juga, dia bukan. Sebab dia bukan, dia mesti lafaz. Mesti lafaz. Yang tulisan tu pun tadi ada khilaf kan surat tulisan tadi kan. Dia mesti lafaz. Dia mesti keluar daripada mulut suami. Sekurang-kurangnya didengar oleh telinga suami sendiri. Kalau jangan cakap seorang kan, aku ceraikan kau dengan talak satu. Isteri tak dengar, tapi dia seorang cakap. Ataupun tak cakap dengan isteri, tapi cakap dengan orang lain. Ada berlaku kan. Ustaz, malam tadi saya dah ceraikan diri saya. Padan muka dia. Isteri kata mana ada, daripada malam sampai siang tak ada cakap pun. Macam mana boleh dia kata dia ceraikan saya? Jatuh talak tak? Jatuh talak. Dia cakap dengan orang lain pun jatuh talak. Tak mesti cakap dengan isteri. Baru ni saya jumpa satu kes tu kan. Dia cakap apa? Dia kata talak saya tak sah Ustaz. Kenapa? Sebab ketika saya cakap aku ceraikan kau dengan talak satu, saya tak sebut nama isteri saya. Tak, dia geram pula tengok budak tu kan. Dia kata saya tak sebut pun nama dia Ustaz. Saya cakap aku ceraikan kau dengan talak satu. Yang awak cerai itu siapa? Isteri lah. Tuan-tuan kan? Tak payahlah sebut nama dia. Ada tak awak ceraikan yang lain daripada isteri? Bila dekat lembu tu, lembu kan? Aku ceraikan kau lembu. Dia sepak lembu tu kan? Tak ada tuan. Orang akan menceraikan yang lain daripada isteri. Sebab tu cerai ni sore. Dia jelas, terang dan nyata. Dia tak berniat. Tak apa, sengaja, tak sengaja, berniat tetap jatuh talaknya tuan. Tu berbeza lafaz sore dengan lafaz kinayah. Kinayah kena ada niat. Sore ada niat tak ada niat tetap jatuh talaknya. Cuma talak 3 tadi saya dah beritahu. Okey. Itu yang susah tu. Itu sebenarnya suruh balik dulu. Awak balik dulu, tenangkan fikiran, buat istihara apa semua, dah confirm baru datang. Sebab jatuh tak jatuh bergantung pada niat tu. Suami sendiri yang menentukan. Orang lain tak tahu kan. Kalau orang lain tahu senang. Saya tengok, punya awak ada niat, punya awak tak ada niat. Dia sendiri yang menentukan. Dia kena yakin. Yakin betul-betul. Kalau tak yakin tuan, lebih baik hati-hati. Lebih baik ambil yang jatuh tu kita rujuk semula tuan. Tapi rujuk ikhtiasi ni pun ada ni bab lain kan. Rujuk ikhtiasi ni pun ada khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Ada ulama kata rujuk mesti ada talak kan. Ni talak belum pasti, tiba-tiba pasangan tu rujuk. Sebagai ikhtiati. Kalau talak tu jatuh, mahkamah kata jatuh, dah rujuk. Kalau mahkamah kata tak jatuh, rujuk tu talak. Tak ada apa tuan. Sebab talak tak jatuh. Okey. Kita ceraikan kau, maksudnya sekarang umur dia 20. Dia target kalau dah umur 40 tahun tak melahirkan dunia, aku ceraikan kau, jatuh tak? Lebih baik cakap kalau kau tak bolehkan aku kahwin lagi bagus. Salah cerita. Itu taklid. Taklid ni tuan, kalau tak ditentukan masa, kita boleh sampai dalam kitab tu kan. Taklid ni kalau tak tentu masa. Kalau kau keluar daripada pintu tu, jatuh talak. Maknanya apa tuan? Tak ditentukan masa kan. Hari ni ke besok ke lusa malam ke pagi tak beritahu. Maknanya selama-lamanya. Tapi dia kata apa? Kalau kau tak boleh beranak dalam tempoh 10 tahun ni, jatuh talak. Tengok dalam 10 tahun tu isteri beranak, tuan kan? Tak jatuh talak. Tapi lepas apa? Kalau dia tak beranak juga, jatuh talak. Suami takyid menentukan masa ataupun tidak. Kalau tak menentukan masa, maksudnya selama-lamanya. Kalau kau naik kereta aku ni, jatuh talak. Saya selalu nasihatkan, jual kereta tu, beli kereta lain.
Tapi pula dia jual dengan adik dia pula. Cik orang tak nak beli, adik beli. Adik beli dah 3 tahun, tukar warna cat kereta tu. Daripada warna merah tukar warna kuning ya. Tiba-tiba satu kita kahwin, kita lambat datang. Dia pun pakai kap sini. Mari saya hantar balik. Kita pun naik isteri kan. Bila naik tu rasa-rasa pernah kulihat mobil ni. Tapi di mana ya? Dia cakap ini kereta abang, saya beli 3 tahun lepas. Dia semua tukar cat dia warna dia. Daripada merah warna kuning. Jatuh tak salah? Jatuh salah. Jadi kalau selang taklid ni tak boleh tarik balik tuan-tuan Taklid tak boleh tarik balik. Dia jumpa saya, ustaz, boleh tarik balik tak ustaz? Kenapa? Tak jadi tak ustaz? Mana boleh. Dia selama-lamanya ustaz. Kalau niat tu tak tukar masa, maksudnya selama-lamanya. Saya pernah satu kes boleh? Sebelum ni sudah lebih Saya pernah satu kes tuan-tuan. Suami taklid apa? Kalau kau pergi pejabat, kau jumpa lelaki tu jatuh talak 3 tuan. Talak 3. Kalau kau pergi pejabat, jumpa lelaki tu jatuh talak 3. Masa tu orang tu kerja kat Putrajaya. Saya kata, pejabat mana? Pejabat saya ustaz. Kenal tak lelaki tu? Kenal. Rakan pejabat saya. Suami tu jealous. Dia kata kalau kau pergi pejabat, jumpa lelaki tu jatuh talak 3. Macam mana ustaz? Takkan saya tak berhenti kerja, saya kerja kerajaan. Nak tukar bukan senang ustaz. Saya pergi pejabat, confirm jumpa dia. Sebab dia kerja kat situ. Susah kan? Susah kan? Saya pernah orang kampung saya, orang Pak Jawa, minta maaf lah pagi-pagi datang jumpa saya. Kejap panggil ustaz, kejap panggil Rosli. Saya kata apa masalah ni? Memang ada masalah. Dia kata ustaz, dia kata saya dah taklid isteri saya. Kalau tak balik pagi Jawa sampai masuk waktu zuhur besok pagi, jatuh talak 3. La ilaha illallah. Saya kata, macam mana buat ustaz? Saya kata dah balik belum? Belum, ada kat Mesir lagi. Nasib baik tak ada PKPP. Dia kata ada dekat Mesir. Saya kata okey lah, awak bawa kereta, ambil dia, pastikan sampai pagi Jawa sebelum masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, jatuh talak 3. Zoom, hilang tuan. Terima kasih pun tak, apa pun tak, hilang namanya. Hilang tuan, punya ni. Dapat idea tu hilang. 10 minit sebelum zuhur telefon saya. Dia kata apa? Dia kata ustaz, alhamdulillah sempat sampai pagi Jawa sebelum masuk waktu zuhur. Saya kata berapa laju orang, tak tak telefon itu. Saya tekan ustaz. Traffic light, berhenti. Tahu dah berhenti tu kan? Tengok jalan dia tu kan? Nampak? Isteri buat untuk ikat suami taklid untuk ikat isteri. Akhirnya suami kena balik tuan. Sebab tu jangan mudah-mudah bertaklid Okey. Lagi sikit tadi Dah isyak ustaz, dah isyak dah. Dah lebih tu kan. Ada soalan kita nanti kita simpan lah untuk kelas yang akan datang Sebenarnya persoalan mengenai talak ni banyak. Banyak tuan-tuan. Tak sudah dia ada banyak kes yang mengenai talak ni. Jadi tuan-tuan kalau ada dulu, tuan-tuan boleh tanya dalam kelas ni. Kalau tak sempat boleh WhatsApp saya. Boleh WhatsApp saya, nanti saya jawab. Ada orang nak personal kan. Kalau saya tanya ustaz, mesti orang tu kata saya beri kes. Lalu macam tu kan. Sahabat saya kuliah, dia kata ustaz, orang tu saya pesan nak angkat dia. Saya kata dia tu nak angkat. Nampak tuan-tuan kan. Boleh WhatsApp saya insyaAllah. Yang mana saya jawab, saya akan jawab secara WhatsApp Jadi tuan-tuan insyaAllah kelas minggu yang akan datang kita akan sambung lagi. Buat cerita luas. Nanti ada fasa, ada cerai ta'ali, ada li'an, ada gila, ada zihar. Tuan-tuan nanti kita belajar lagi lebih banyak Jadi tuan, itu sedikit ilmu saya dapat sampai kepada tuan insyaAllah. Kalau saya silap kalau saya silap kita tolong betulkan. Kalau saya kurang kita tambahkan. Dan kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.